Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamil bin Muhammad Nasir. Nombor pelajar 2020897948. Pertama sekali saya akan mulakan dengan pengenalan tentang cabaran dunia dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Okey, pada zaman era globalisasi kini, telah banyak tercetusnya perubahan dalam menghayati kehidupan selepas arus Paskal. Pemodenan seperti gaya hidup berubah, berorientasikan teknologi dan kecanggihan. Selain itu, dunia masa kini yang pantas hasil ledakan teknologi maklumat dan hampir setiap hari pelbagai hasil ciptaan baru dari inovasi teknologi. Tidak hairanlah ia berjaya merubah bentuk ideologi, bentuk pemikiran, budaya dan pelbagai elemen luar memasuki ruang negara lain tanpa sekatan dan kawalan. Dalam era digital yang semakin pesat, dunia cyber telah memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan kita. Internet dan teknologi maklumat telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat Malaysia, seperti kemudahan akses maklumat, komunikasi yang pantas dan peluang perniagaan yang baru. Walaupun begitu, cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat Malaysia di Malaysia adalah satu isu penting yang perlu diberi perhatian. Cabaran dunia cyber ialah seperti penyebaran maklumat palsu, penyebaran maklumat yang tidak tepat, penyebaran maklumat yang salah atau maklumat yang berbahaya. Berita palsu, fitnah dan gambar-gambar yang tidak senonoh boleh tersebar dengan mudah, dan ini boleh merosakkan akhlak masyarakat. Penggunaan yang berlebihan dan kecanduan terhadap teknologi dan media sosial yang merupakan cabaran dalam pembentukan akhlak. Dalam pembentukan akhlak masyarakat yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Ia dapat merosakkan hubungan sosial dan mengganggu produktiviti individu. Oleh itu, masyarakat perlu belajar menguruskan penggunaan teknologi dengan bijak dan bertanggungjawab. Terdapat beberapa objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama, untuk mengenal pasti definisi dunia cyber dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk membincangkan cabaran-cabaran dunia teknologi dalam era teknologi yang canggih kini. Yang ketiga, untuk mengenal pasti cara-cara yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk menghadapi masalah keruntuhan akhlak. Assalamualaikum. Nama saya adalah Muhammad Syamirul Muiz bin Abdul Karim. Jadi untuk sekarang saya akan menyambung topik berkaitan metodologi kajian. Okey. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia, kami mengambil beberapa sumber yang dipercayai yang dapat memberikan kami banyak info berkaitan tajuk yang di atas. Sumber laman web seperti artikel dan blog menjadi pilihan kami. Antara laman web yang kami gunakan ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. JAKIM menyediakan banyak maklumat mengenai isu-isu agama dan moral di Malaysia, termasuk cabaran dalam dunia cyber terhadap pembentukan akhlak masyarakat. Laman web Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menyediakan panduan dan fatwa berkaitan dengan isu-isu agama dan moral. Artikel dari akademik dan jurnal. Terdapat banyak artikel yang kami dapat yang digunakan oleh penyelidik dan sarjana mengenai isu-isu yang berkaitan dengan cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat di Malaysia. Yang terakhir, kami juga menerapkan pengetahuan umum untuk kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nadir Najmi bin Faizal. Saya dari kelas AM2553A. Pertama kali saya akan menceritakan tentang definisi alam cyber. Seperti mana kita tahu, dunia cyber zaman sekarang tidak dapat dipisahkan oleh umat manusia, dari golongan orang muda sehinggalah golongan orang tua. Semestinya dunia cyber ini berkait dengan teknologi yang semakin pesat dalam kecanggihannya. Dengan cara ini, pelbagai pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat untuk manusia melakukannya. Maklumat juga tidak lari dalam kecepatan dari segi penghantaran dari suatu tempat ke suatu tempat yang berbeza.
Tidak seperti zaman dahulu, kita perlu mencetak maklumat tersebut sebelum menyebarkannya, seperti surat khabar pada zaman dahulu. Hari ini banyak perkara yang telah berubah dari segi alam cyber ini. Namun daripada kecanggihan itu, terdapat pelbagai cabaran yang terhasil dalam dunia cyber zaman sekarang. Antaranya maklumat yang tidak benar. Maklumat yang tidak benar ini berlakunya dalam 3 konteks, iaitu pertama iaitu konteks keagamaan. Ini berlaku kerana gadget untuk semua orang boleh digunakan untuk mengakses maklumat tentang agama. Tidak kisah agama sekalipun, semua ada dalam alam cyber ini. Tetapi dalam agama Islam tidak boleh bagi kita untuk menentukan kesahihannya intipati yang terdapat dalam alam cyber ini. Sebab berlakunya benda ini, manusia zaman sekarang, termasuk saya, malas untuk menuntut ilmu. Kesungguhan dalam mencari ilmu Islam itu tiada, dan mencari jalan mudah untuk menyelesaikan sesuatu hukum atau perkara yang melibatkan keagamaan. Tetapi janganlah memandai-mandai, takut memahamkan kita itu adalah syaitan. Yang kedua adalah konteks sejarah. Seperti mana kita tahu, sejarah ini tidak boleh diubah, walaupun ia adalah sekecil-kecil sejarah. Sejarah juga perlu dikaji melalui buku yang betul dengan orang yang betul. Sebab tidak semua faham pasal sejarah. Sejarah akan berubah kerana maklumat yang diberikan itu salah kepada yang untuk menyebarkan maklumat tersebut, dan akan menjadi salah untuk selama-lamanya. Dari segi pendidikan pula, alam cyber ini membantu banyak dalam pendidikan, saya mengakuinya. Tetapi kenikmatan dalam pendidikan itu tiada atau berkurang kerana maklumat mudah untuk didapatkan, dan guru-guru pada zaman ini tidak berfungsi dengan baik, terutamanya pada guru yang muda-muda. Kerana kepesatan alam cyber ini memudahkan mereka dalam memberikan pengajian. Seterusnya, alam cyber ini mendorong manusia untuk mudah membuat penipuan kepada orang ramai. Sebab apa? Sebab alam cyber ini mudah digunakan. Manusia boleh berbohong dan memfitnah melalui media sosial. Contohnya, dalam dunia hiburan, semestinya ada setiap hari memfitnah orang itu tentang itu, memfitnah orang ini tentang ini. Ia juga mendorong penipuan kepada orang ramai yang membacanya. Kehadiran alam cyber ini juga melahirkan laman web yang negatif. Seperti yang pertama adalah pornografi. Mudah sangat zaman sekarang untuk membuat dosa, terutamanya golongan muda yang bijak menggunakannya. Alam cyber ini juga mendorong dalam melakukan perjudian. Perjudian juga pada hari ini dalam bentuk online. Semua orang boleh bermain pada bila-bila masa, tak perlu ke tempat perjudian sekalipun. Seterusnya, masalah remaja. Remaja pada hari ini mudah mengambil suatu maklumat itu kerana media sosial pada hari ini mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi budak-budak ini. Perkara negatif lain juga mendorong remaja-remaja ini. Ibu bapa terutamanya perlu mendidik anak mereka dengan betul dan tegas dalam penggunaan alam cyber ini dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, daripada cabaran-cabaran sebelum ini yang saya ceritakan, semestinya memberi beberapa kesan yang tidak baik. Kesan yang pertama yang saya ingin kongsikan adalah masalah maklumat yang tidak tepat. Dalam alam cyber, kita sering dihadapkan dengan banyak maklumat yang tidak disahkan dengan baik. Ini boleh memberi kesan negatif kepada seseorang individu dan organisasi. Maklumat yang tidak tepat boleh membingungkan seseorang dan menyebabkan keputusan yang buruk dan merosakkan reputasi untuk sebuah organisasi tersebut. Selain itu, alam cyber ini mempunyai banyak pengguna dari pelbagai peringkat umur. Ini termasuknya kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Malangnya, wujudnya fitnah dan penipuan dalam dunia maya ini menyebabkan pengguna mudah tertipu dan difitnah. Kita perlu berhati-hati apabila berhadapan dengan maklumat yang mungkin tidak benar atau disengajakan untuk merugikan orang lain, semestinya untuk orang yang dengki. Bukan itu sahaja, terdapat juga maklumat yang berunsurkan negatif di alam cyber ini yang akan menggalakkan orang untuk mudah melakukan dosa besar, sepertinya berjudi dan berzina.
Penyebaran laman web seumpama ini akan memberi kesan negatif yang serius kepada masyarakat, terutamanya dalam golongan muda yang akan menjadi pemimpin pada zaman hadapan. Baiklah, saya akan menyambung cara mengatasi cabaran. Dalam dunia Islam, seseorang itu seharusnya sudah mempunyai jati diri masing-masing dan pemahaman umum tentang cara menjaga akhlak dengan baik agar tidak mudah terpesong. Berdasarkan perbincangan tentang kesan dari cabaran dunia cyber tadi, kami mencadangkan agar seseorang itu haruslah sentiasa menyiasat dahulu tentang apa yang mereka lihat sebelum menerima maklumat dari alam cyber, lebih-lebih lagi berkaitan dengan pembelian. Ini penting untuk mengatasi masalah cabaran maklumat yang tidak tepat dan memastikan keselamatan individu atau organisasi yang terlibat. Sekiranya seseorang menemui maklumat palsu atau tidak tepat, mereka haruslah melaporkannya kepada pihak yang berkuasaan, seperti laman web yang menyebarkan maklumat palsu tentang kaedah jualan mereka yang mana telah memberikan kesan kepada pembeli. Hal ini memberi kesedaran kepada pembeli dan memberi hukuman kepada penyebar maklumat palsu. Kedua, berdasarkan rujukan kami dalam portal rasmi JAKIM, satu langkah bijak untuk mengatasi isu fitnah di media sosial adalah dengan mewujudkan badan khas yang bertanggungjawab untuk menyelenggara atau menapis paparan di platform tersebut. Ini diperlukan kerana media sosial merupakan medium yang terbuka, bebas dan mudah dalam menyebarkan fitnah berbanding dengan media cetak. Selain itu, perlunya penegakan undang-undang yang lebih ketat dan efektif dalam menangani isu fitnah perlu diutamakan. Undang-undang tersebut tidak hanya harus memberikan hukuman yang berat kepada pelaku fitnah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik masyarakat. Akhir sekali, kempen kesedaran juga dapat dilakukan seperti mengadakan forum perdana bersama ahli jemputan seperti alim ulama serta mufti di negara kita. Mereka boleh berbincang tentang buruknya fitnah kepada individu dan betapa dilarangnya perbuatan tersebut di dalam agama Islam. Ketiga, dalam dunia cyber, web serta aplikasi yang berasaskan pornografi dan zina menjadi satu amalan normal dalam masyarakat negara kita. Mana-mana golongan pasti akan terjerumus kepada isu ini. Antaranya ialah dengan menyekat akses. Pihak berkuasa dan penyedia perkhidmatan internet perlu bekerjasama dalam menyekat akses ke laman web yang mengandungi kandungan negatif seperti perjudian dan pornografi. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang bahaya dan dosa yang terkait perjudian dan pornografi adalah penting. Tidak janggal lagi bahawa program amatlah menjadi cara utama dalam memupuk masyarakat ini. Dari segi apapun, lagi-lagi berkaitan perbincangan ini. Akhir sekali, sokongan dan pemulihan. Bagi individu yang telah terjerumus dalam aktiviti perjudian atau terpengaruh oleh kandungan pornografi, perlu ada sokongan dan program pemulihan yang sesuai. Ini dapat melibatkan bantuan psikologis, sokongan masyarakat dan program pemulihan khusus yang membantu individu tersebut keluar dari kecanduan dan mengubah perilaku negatif mereka. Akhir sekali, masalah berkaitan dengan remaja serta alam cyber. Hal ini boleh diketengahkan sebagai perbincangan yang kritikal di mana melibatkan pembentukan negara kita dengan pemimpin pada masa hadapan. Kalangan remaja masa kini ataupun pengguna bawah umur sekarang dilihat terlalu dipengaruhi dengan apa sahaja yang mereka lihat di internet. Antara cara untuk mengatasi masalah ini ialah remaja perlu diberikan kesedaran tentang strategi manipulasi dan propaganda yang disebarkan adalah benar dan mereka harus belajar untuk memeriksa sumber dan menyaring informasi yang mereka terima. Selain itu, pengawasan dan pengawalan oleh ibu bapa dan penjaga. Hal ini sangatlah penting bagi ibu bapa dan penjaga untuk mengawasi dan mengawal penggunaan alam cyber oleh anak mereka. Mereka harus memantau aktiviti mereka. Selain itu, pihak sekolah juga dapat menyumbang dan memupuk sifat remaja kini.
program-program di sekolah seperti berkaitan dengan pemupukan remaja yang proaktif dan berdikari menjadi tunjang utama kepada sifat mereka. Pihak sekolah boleh membawa orang yang berilmu tinggi dan melakukan sesi ceramah atau forum. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhazid bin Muhammad Siddiq. Nombor matrik saya 2022844406. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi maklumat, dunia cyber memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan kita. Namun, terdapat cabaran dan risiko yang perlu dihadapi dalam penggunaan dunia cyber, terutamanya dalam pembentukan akhlak masyarakat. Beberapa cabaran utama dunia cyber termasuk penyebaran maklumat negatif, penyebaran maklumat yang tidak tepat, serta penyebaran fitnah dan penipuan. Laman web negatif terutama yang berunsurkan pornografi dan perjudian juga merupakan masalah yang perlu ditangani. Remaja merupakan golongan yang rentang terhadap cabaran dunia cyber ini dan mereka perlu lebih berhati-hati dalam melindungi data privasi mereka. Selain itu, penggunaan yang berlebihan dan kecanduan terhadap teknologi dan media sosial juga dapat mengganggu pembentukan akhlak masyarakat. Untuk menghadapi cabaran ini, penting bagi individu dan masyarakat untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang dunia cyber dan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Pendidikan dan kesedaran mengenai bahaya dan risiko dalam dunia cyber perlu diberikan kepada semua orang, terutamanya kepada generasi muda. Media sosial memiliki potensi besar untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, masyarakat telah menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari, memahami dan menyebarkan informasi yang membantu kegiatan sehari-hari mereka. Oleh kerana itu, peranan media sosial sangat penting dalam menyebarkan dakwah, nilai-nilai positif dan memberikan informasi yang benar. Hal ini menjadi inti utama dalam menciptakan generasi pelajar yang sukses dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Media sosial seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat, bukan untuk tujuan yang jahat. Kerana penggunaan yang salah dapat berdampak buruk dan merugikan. Oleh kerana itu, penting bagi pengguna media sosial untuk menggunakan platform tersebut dengan bijak dan bertanggungjawab, serta kontribusi dalam menyebarkan pesan-pesan yang positif dan membangun. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengambil tindakan untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dunia cyber, termasuk penegakan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan negatif dalam alam cyber. Kesimpulannya, dunia cyber memberikan manfaat yang besar tetapi juga membawa cabaran dalam pembentukan akhlak masyarakat. Dengan kesedaran pendidikan dan pengawasan yang tepat, kita dapat menghadapi cabaran ini dan memanfaatkan dunia cyber secara positif untuk kebaikan dan kemajuan kita semua. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.